Hi, continue to our factors of international banking growth. Factor number 16, economic of scale. Okay, so economic of scale or economy skala is actually doing things more efficiently with increasing volume or speeds of operation. Maknanya dalam sesuatu produksi, uh, untuk menghasilkan sesuatu output, ianya dilakukan dengan lebih cekap dan of course pada kos yang agak berpatutan ataupun kos yang kita katakan agak minima, okay, supaya output dapat dihasilkan dengan baik. So this refers to how a firm can focus on reducing the average per unit cost of its products or services by increasing the scale of production for a single unit of products. Jadi dalam konsep economic of scale, biasanya kita kaitkan dengan apabila kos purata untuk menghasilkan output tu mula menurun. So, tetapi dalam masa yang sama, output yang dihasilkan adalah lebih meningkat. So, kita dapat kurangkan kos tetapi output yang kita dapat hasilkan mula meningkat. So, ini kita panggil economics of scale. So, common sources of economic of scale, sumber-sumber ekonomi skala ini biasanya in wholesale or retail distributions, seperti dalam sektor borong dan juga runcit. Okay, increasing the speed of operations such as order fulfillment lowers the cost of both fixed and working capital. Dan dalam sektor borong dan runcit ni dan juga of course retail distributions lah, kita katakan mereka mampu menghasilkan output yang diperlukan cukup untuk memenuhi order pada kos yang rendah dan juga dalam masa yang singkat. So itu kita katakan berlakunya economy of scale di situ. Dan common sources of economy of scale juga kita boleh tengok dalam sudut purchasing. So, bulk purchasing of materials through long-term contract. So, di mana perusahaan ini mula membeli bahan-bahan mentah menggunakan kontrak yang berbentuk long-term. Maknanya mereka dah menjangkakan operasi ataupun aktiviti mereka untuk long-term. So, itu kita panggil juga sumber economy of scale. Macam keadaan COVID-19 sekarang, kita boleh nampak banyak perusahaan ni, syarikat ni mula kurangkan purchasing material sebab takut tak dapat untuk terus cover kos bahan mentah dan menghasilkan output yang dikehendaki, disebabkan oleh banyak mengalami kerugian ketika tercetusnya wabak pandemik COVID-19 pada awal-awal dahulu kan, disebabkan oleh lockdown dan sebagainya. Okay. So dalam economy of scale juga dari sudut managerial, so dalam sudut managerial ni, increasing and the specializations of M&A, maknanya mereka lebih mahir dan lebih fokus, okay, untuk merger and acquisitions of the companies. Mereka boleh manage dengan lebih baik. Okay, itu kita katakan wujudnya sumber ekonomi skala. Dari sudut kewangan pula, mereka boleh obtaining lower interest charges apabila borrowing daripada pihak bank dan memiliki akses terhadap financial instrument yang lebih besar, dan mereka mampu melabur dalam financial security yang ditawarkan dan sebagainya. Dari sudut marketing, mereka boleh spread the cost of advertising over a great
greater range of output in media market, walaupun mereka mengalami ataupun perlu membayar kos advertising yang besar, tetapi mereka boleh lakukannya kerana mereka akan mendapat hasil pulangan yang lumayan lah, dapat hasilkan output yang juga dalam skala besar dan dapat capai jumlah sales dengan jumlah yang besar juga. Okey, itu kita katakan dalam keadaan economy of scale. So keadaan inilah yang memacu perkembangan international bank untuk grow lebih further. Okey. So satu lagi adalah sumber economy of scale juga kita jangan lupa, iaitu dari sudut technological. So disebabkan perkembangan teknologi nowadays, kita dapat katakan keadaan economy of scale itu wujud disebabkan oleh perkembangan teknologi. Okay. So since 1997, banyak large financial institution have received state aid and concern. Dan concern has been raised lah. Pada tahun 1997, perusahaan-perusahaan yang besar yang biasanya dah berpuluh tahun conquer the country's production dan sebagainya. So sekiranya mereka mengalami kegagalan, kerajaan akan cuba membantu syarikat-syarikat tersebut dengan menjamin ataupun bail out dia punya kedudukan kewangan. Biasanya government akan bantu untuk inject modal, injection of capital to their companies. Disebabkan kenapa? Bagi kerajaan, mereka menganggap this company ni terlalu besar untuk digagalkan ataupun terlalu besar untuk jatuh. Okay, too big to fails. Alright. Dan concern have been raised regarding this issue lah. So sangat membimbangkan juga dari pandangan sudut sesetengah pihak, kerana kerajaan menghabiskan wang yang besar untuk suntik dana terhadap company yang sedemikian. Okay. But it's happened. Okay, it's happened. So since then, different countries have proposed a variety of measures that limit the scale and scope of banks through forbidding certain activities, explicitly separating financial activities, or levying additional tax on the bank. So setengah country cuba untuk menyelamatkan keadaan, mengurangkan kos dengan mengenakan a few sekatan terhadap aktiviti, terutamanya aktiviti lending oleh pihak bank lah. Kita tak nak nanti bank terlalu banyak memberi pinjaman dan sebagainya. Okay, so mengenakan cukai-cukai tertentu terhadap bank dan sebagainya, supaya suatu hari nanti kerajaan tidak perlu untuk bail out mereka sekiranya mereka gagal. So these measures have in common that they make it more costly for a bank to undertake additional activities and thus a detrimental effect on the size of scope of the bank. Jadi mereka cuba untuk mengenakan beberapa sekatan lah terhadap bank, walau bagaimanapun untuk mengawal supaya aktiviti bank tu tidak terlalu expose kepada risk yang besar dan sebagainya. Okay. Alright. So, although these measures may enhance financial stability, they may just as easily not matter for financial stability. Walaupun usaha tu nampak macam untuk mengukuhkan lagi keadaan kewangan, tapi kadang-kadang juga kita katakan simply ianya tidak berbaloi juga. Okay. While decreasing bank size might have adverse effect. Kadang-kadang sekatan yang dikenakan mengurangkan atau mengecilkan lagi perkembangan bank tersebut mungkin hanya akan menjadi kita katakan satu faktor adverse effect lah
akan menjadi satu faktor yang agak negatif untuk sektor perbankan. Okay, so possible economy of scale and scope imply that larger banks might have lower average cost than smaller banks. So kita katakan untuk dalam keadaan economy of scale juga, bank yang lebih besar mungkin memiliki kos yang lebih rendah berbanding bank-bank kecil. So which could lead to lower cost for consumer or financial services of large bank lah. So sebab tu kadang-kadang ramai consumer bertumpu kepada bank-bank besar. Kadang-kadang mereka mengenakan kadar interest yang lebih rendah dan sebagainya. Okay. So sumber economy of scale ada dua. Satu adalah produk spesifik, satu lagi adalah kita panggil overall ataupun increase in all firms output kan sebagai overall economy of scale. So kalau yang produk spesifik maknanya hanya produk-produk tertentu sahaja yang mengalami ekonomi skala kan. Macam contoh sekarang kalau musim COVID-19 ni yang orang selalu guna adalah mask kan, hand sanitizer dan sebagainya. So ini membantu this kind of companies to expand their output kan. Kalau overall maknanya secara menyeluruh. Saya rasa mungkin ini economy of scale ni kalau kita boleh kaitkan selepas pulihnya COVID-19, mungkin overall economy of scale ni dapat dicapai. Okay, number 17, condition in host countries. Okay, keadaan di host countries ataupun negara asal bank-bank tersebut mampu mempengaruhi keputusan mereka sama ada mereka nak buka cawangan atau nak tambah anak syarikat mereka di luar negara ataupun tidak. So countries yang memiliki economic risk greater economic risk tends to attract subsidiaries of foreign banks rather than branches. So kalau mereka countries yang berpotensi lah kan dari sudut ekonomi dan sebagainya, mungkin dapat menarik minat bank-bank ini untuk membuka cawangan di negara mereka. Right. Okay. So the reason is that the subsidiaries allow banks to ring-fence any losses before they spill over to the parent institution. So kadang-kadang mereka tubuhkan anak syarikat dulu, right, di luar negara, okay, untuk mengurangkan kos ataupun faktor tekanan lah kalau berlaku risiko yang menyebabkan subsidiaries mereka jatuh, mereka dapat uruskan HQ ataupun syarikat utama ataupun bank yang cawangan yang utama secara berasingan supaya tidak terlalu kalau buka cawangan ni dia lebih kepada risiko secara direct. So sometimes mereka akan lebih senang untuk membuka kita panggil sebagai anak syarikat di luar negara. So, untuk ini juga, expansion through branches could imply better protection against political risk. Dan kadang-kadang membuka cawangan di negara-negara tertentu boleh menambah baik pulih hubungan antara dua negara kan. So, mengurangkan keadaan politik yang tidak bagus lah. So, bank cuba expand lah secara international, okay. Kadang-kadang kena tengok juga sama ada mereka mampu satisfy investor demand di sana dan sebagainya. Okay. Dan bergantung juga keadaan di host countries tu macam mana dia punya polisi. Okay. Tidak terlalu ketat dan sebagainya untuk bank terus beroperasi. Okay. Dan empirical studies of risk management practices in international banking mendapati bahawa keadaan makroekonomik dan financial stability sangat mempengaruhilah host countries untuk membuka cawangan di sana dan menyediakan apa saja servis atau produk yang mereka ada. Okay. Dan juga tengok juga currency risk lah.